kita lihat inverse matrices. Jadi kalau kita nak mencari inverse, kita ada 3 kaedah. Kita ada 3 kaedah. Yang pertama kita boleh gunakan kaedah adjoint method. Yang kedua kita gunakan properties. Yang ketiga kita gunakan ARO. So ada 3 kaedah untuk mencari inverse. Okay. Kalau kita lihat nota kat sini, A inverse kalau kita gunakan adjoint method. So A inverse equals to 1 over determinant of matrix A, and then multiply by adjoint A. Okay. Cuma kita kena ingat adjoint A ni adalah cofactor matrix, tapi kita kena buat transpose. Maksudnya kalau kita gunakan kaedah yang pertama dapatkan dulu determinant, kemudian kita dapatkan cofactor matrix. Jadi bila kita nak gunakan adjoint A itu sama dengan cofactor matrix, tapi yang kita ambil transpose. Okey tak? Kemudian kaedah yang kedua, kalau kita ada 2 matrix, kita ada beri 2 matrix, katakan AB sama dengan KI, maka daripada sini nanti kita akan dapatkan A inverse dengan cara constant yang ada kat depan ni kita letak di bawah 1 over K, kemudian multiply by matrix B. Okay. Jadi kalau kita diberi maklumat ada matrix A, ada matrix B, kita cuba darabkan. Dapat tak maklumat? Mungkin kita akan dapat 8I. Okay. Maka bila kita nak cari inverse A, kita ambil 1 over 8 multiply by matrix B. Kemudian cara yang ketiga, elementary row operation. Ini kalau soalan sebut lah, baru kita gunakan kaedah yang ketiga. Okay, nanti kita akan lihat lah. Okay, kita lihat dulu kaedah yang pertama. Kita lihat sini ada beberapa istilah. Kalau kita gunakan formula yang pertama ni, A inverse equals to 1 over determinant. Jadi setiap bentuk fraction, denominator tu tak boleh sama dengan 0. Okay, kalau kita samakan dengan 0, maka kita tak boleh kira 1 over 0, tak ada jawapan. Itu yang dia punya syarat ni, determinant not equals to 0. Kalau equal to 0 tak boleh kira dah. Okay, so istilah dia, kalau kita dapati A itu not equal to 0, determinant dia, so kita panggil dia sebagai non-singular matrix. Non-singular matrix maksud dia, bila kita ada matrix A, satu lagi dia mesti ada A inverse. Okay? Tapi kalau kita dapati bahawa determinant dia 0, maka matrix A tu kita panggil dia sebagai singular matrix, sebab dia tak ada A inverse. Okay? Kalau yang pertama tadi, kalau kita lihat determinant not equal to 0, maka dia ada 2. Dia ada matrix A, dia ada A inverse. Itu yang dipanggil A is non-singular matrix. Okay? Kalau yang kedua, so satu je matrix. Matrix A je ada, inverse tak ada. Itu cuma istilah. Okey, ini saya dah cerita dah. Okey, kita lihat contoh. Okey, ini contoh yang paling mudah ni. Kalau di sekolah kita gunakan nak cari data inverse, katakan sebagai contoh, kalau kita nak cari inverse, terus kita gunakan formula 1 over AD subtract 2BC multiply by DA negative B and negative C. Ini masa di sekolah. Okay, sebenarnya idea ni kita boleh gunakan, cuma kita perluaskan. Yang kita nampak ni, ini hanya untuk matrix A 2 by 2. Bila dah lebih dah tak boleh guna formula ni. Tapi kalau kita nak kembangkan, kita boleh ambil idea ni 1 over determinant of matrix A. Maksud dia yang kita cross tu, AD subset to BC, itu adalah minor. Konsep sama dengan determinant. Itu yang saya ambil, determinant of A. Kemudian multiply by adjoint A. Adjoint A. Okey, cuba kita gunakan formula ni. Okey, kita nak mencari find the adjoint matrix A. So adjoint matrix A ni adalah cofactor matrix. Cofactor matrix ni adalah C11, C12, C21,
C22, cofactor matrix. Kemudian C11 maksud dia kita akan eliminate first row and first column. Yang tinggal 4 kan? Itu yang kita dapat yang pertama tu 4. Okey tak? C11. Kemudian C12 pengiraan kita adalah minor. Jadi kalau kita lihat sebelum ni, kalau bincang minor, dia ada tambah, tolak, tolak, tambah. Jadi yang kedua mesti ada negatif. C12 maksud dia eliminate first row and second column. Tinggallah 5. Kemudian kita cari C21, dia mesti ada negatif. Sebab yang kita kira ni minor. So eliminate second row, first column. Tinggal 1. Betul. Kemudian kita cari C22. 22 maksud dia 3 lah. Maka kalau kita nak kira adjoint matrix A adalah C transpose. C transpose ni maksud dia first row ni dah bertukar jadi first column. 4, negatif 5. Kemudian negatif 1, 3. Okey tak? C transpose. Maka bila kita cari inverse, so 1 over, okey, determinant kan kita ambil 3 darab 4, 12. So 12 tolak 5. Darabkan dengan adjoint. 4, negatif 1, negatif 5, 3. Jadi kalau kita lihat tadi masa di sekolah, kan kita tukar tempat tadi kan. Kalau ikut cara di sekolah, 4 pergi atas, 3 pergi bawah. Kan sama tu. Maknanya kaedah kita ni sama dengan di sekolah. Cuma kaedah ni kita boleh perluaskan untuk 3x3. Okey tak? So nanti kamu kira ni. Berapa jawapan? Okey, jawapan dia nanti kamu semak lah. Okey, nanti kamu kira berapa. Okey, saya nak teruskan. Ni sudah? Baik. Okey, kita nak lihat bagaimana cara kita dapatkan inverse by using adjoint method. Ni. Okey, jadi kalau kita nak cari inverse, kita gunakan A inverse equals to 1 over determinant of A multiply by adjoint A. Kalau kat sini adjoint B lah. Okey, saya cari dulu. Kita lihat soalan ni. Find the adjoint of matrix. Maksudnya saya akan cari dulu cofactor. So kita cari cofactor. Kalau ikut kaedahnya kita buatlah C11, C12, C13. Kalau nak buat terus pun tak apa. Ni saya nak tunjukkan kaedah asal dia lah. C32, C33. Formula asal dia adalah cofactor. Tapi pengiraan kita mesti guna minor. Bila minor kita kena ambil kira, yang ada plus minus. Maksudnya kita akan ambil seperti ni. Okey, ni tambah tolak, tambah tolak, tambah tolak. Kita guna yang ni. Jadi yang pertama kita akan ambil positif. Ini kita buat terus lah. Saya buat terus. C11 eliminate first row, first column. So dapat dah. Kita akan dapat yang tinggal apa? C11 maksudnya 24. Mana datang 24 betul tak? 11 22 nanti 10. Kemudian yang kedua letak negatif. Mana letak negatif? Yang ni lah. Ni. So kita cari lagi minor 1 2. So first row, second column 0 2 negative 2 0. Dan teruskan lagi. Eliminate first row and third column 0 2 negative 2 negative 1. Kemudian teruskan lagi. Banyak kerja lah ni.
Okey. Kemudian kita teruskan lagi. Dapat berapa ni? Okey, 2 1, so 3 2 2 1 negatif 1 0. Okey tak? Yang tengah-tengah ni 1 2, kemudian negatif 2 0. Okey? Kemudian yang ni 1 3, kita 1 3 negatif 2 negatif 1. Teruskan lagi. Okey tak ni? 3 2 2 2. Kemudian negatif 1 2 0 2. Kemudian yang terakhir 1 3 0 2. Okey. Nanti kamu kira ni, kamu selesaikan, saya bagi jawapan je ni. Tak, 2 negatif 4 4 negatif 2 4 negatif 5, betul? 2 negatif 2 2. Ini adalah cofactor matrix. Soalan nak adjoin. Okay. So jawapan akhir kita, ingat kalau C transpose maksud dia, kita ambil je first row ni tukar kepada first column. Yang tu je kita tukar. Kemudian negatif 2 4 negatif 5, kemudian 2 negatif 2 2. Okey tak? Kita perlu dapatkan determinant dulu. So determinant of matrix B. Ingat determinant ni kita pilih mana row ataupun kolom yang ada 0. Katakan saya pilih yang ni lah. Kita kena pilih satu je. Kalau kita lihat ni positif, negatif, positif. Okey, jadi kita akan ambil elemen yang pertama 1. Kemudian kita akan darabkan dengan minor. Okey, minor 1 1. So eliminate first row, first column. 2 2 negatif 1 0. Kemudian yang kedua letak negatif, sebab kita guna minor. Kalau nak kira-kiralah, kalau tak nak biar je kosong. Kemudian tambah dengan negatif 2 minor 3 1. 3 1. So 3 2 2 2. Okey, nanti kita akan dapat berapa? Negatif 2 kan? So dapatlah negatif 2. Barulah kita jawab inverse of B equals to 1 over determinant of B multiplied by adjoint B. So 1 over negative 2. Kemudian so ingat tadi kita gunakan C transpose. 2 negatif 2 2 negatif 4 4 2 4 negatif 5 dan 2. Kemudian soalan nak inverse, so jangan berhenti kat sini. Kalau berhenti kat sini, ini baru kaedah. Ini baru kaedah. Jawapan akhir pastikan masukkan nilai negatif setengah. So negatif 1 1 negatif 1. So 2 negatif 2 1 negatif 2 5 per 2 negatif 1. Bila sampai sini baru kita akan dapat 1 markah. Kita lihat nak mencari inverse dengan menggunakan properties. Okey. Ini nota dia lah. Okey, ini saya dah sentuh tadi. Sebelum tu kita lihat dulu beberapa properties of inverse matrix. Inverse matrix kalau kita buat 2 kali, dia akan dapat matrix yang asal. Kemudian kalau kita ada bentuk all in bracket, matrix A darab B, kemudian baru kita cari inverse. Dia sama dengan kita kena ambil B inverse dulu, darabkan dengan A inverse. Jangan kita ambil A inverse multiply by B inverse, salah. Dia kena terbalik. Ini untuk case inverse, terbalik. So kalau transpose boleh tukar tempat. Kemudian determinant of inverse dia sama dengan 1 over determinant of A.
Sebab dalam matrix dia tak boleh ada 1 per A. Dalam matrix dia tak boleh 1 per A. Tapi kita biasa tulis matrix dia adalah A kuasa negeri 1. So bila kita nak cari determinant, kena gunakan yang sebelah kiri. Dan seterusnya kamu baca lah. Kemudian setiap kali matrix darabkan dengan identity, dia akan kekal dapat matrix yang asal A. Dan kalau ambil inverse darab matrix, dia akan dapat I. Okey, ini contoh kita dah beri 2 matrix, maka kita kena darab. So kita kira dulu A multiply by B. So kita akan ambil matrix A 1, 2, 3 2, 3, 4, 1, 5, 7. So kita darabkan dengan yang kedua 1, 1, negative 1, negative 10, 4, 2, 7, negative 3, 1. So kita darab. Ingat kalau kita darab 2 matrix, yang pertama kita pilih row. Matrix yang pertama pilih row, matrix yang kedua pilih kolom. So kita boleh ambil macam ni lah. Okay tak? Itu cara kita darab. So kemudian darab yang sini pula, dan seterusnya lah. Nanti kamu cuba lah. Nanti bila kita kira ni, kita akan dapat 200, 020, 002. Maka kita boleh tulis AP ni equals to 2I. Sebab kita boleh tukar 2 ni dekat luar, maka yang sini ada titik ni. Itu yang saya ambil 2I. 2I tak sama dengan 2. 2 tu satu nombor. Tapi kalau 2I tu 2 darab identity. Kemudian find K. So K kita dah tahu dah. Therefore K equals to 2. Settle. Hence, gunakan maklumat K yang kita ada walaupun salah. Deduce A inverse. So kita boleh kira A inverse sama dengan 1/2 darabkan dengan matrix B. So 1/2 darabkan dengan B. B 1, 1, negatif 1, negatif 10, 4, 2, 7, negatif 3, 1. Sebab soalan nak inverse kan. Jadi jangan berhenti di sini. Ini kaedah. Ini baru jawapan. Ini contoh soalan ni. Yang pertama, find A squared minus 6A plus 11I. Maknanya kita kena cari A squared. Kita carilah A squared. So A squared subtract to 6A plus 11I. Ingat ya, yang A squared tu maksud dia matrix A ni darab 2 kali. Jangan kuasa 2. Ni darab 2 kali. Kemudian minus 6A. A1, 1, 2, 0, 2, 2, 1, 1, 3. Kemudian plus 11I. Kalau nak cepat terus 11, 0, 0, 0, 11, 0. Terus macam tu. Nanti kamu cubalah ya. Saya bagi jawapan akhir. 4, negatif 1, negatif 2, negatif 2, 5, negatif 2, 2, negatif 2, 2. Ini jawapan akhir lah. Jadi yang pertama ni darab lah. Darab 2 matrix. Kemudian 6 ni kena darab dalam matrix. So elemen yang pertama 6. Kemudian kita ada 12, 0, 12 lagi sampai habis. Pastikan 6 tu mesti darab dalam matrix semua elemen. Kemudian jumlahkan yang sama level.
Kemudian yang tadi ini soalan pertama. Soalan yang kedua, show that yang ni adakah sama dengan 6i? Okey, maka saya akan ambil a squared minus 6a plus 11i. Okey, yang ini gantilah 112022 113. Darabkan dengan ini yang kita kira tadi ni, 4, negative 1, negative 2, negative 2, 5, negative 2, 2, negative 2, 2. Okey, nanti kamu darab. Nanti kamu akan dapat 600,060. Sepatutnya kamu dapat ni lah. So dapat 6i. Okey, kemudian kita ada soalan yang ketiga, deduce. Hence, deduce maksud dia kita jangan cari dengan cara biasa, A inverse. Gunakan maklumat yang sebelum tu. Okey, ni katakan saya andaikan yang ni adalah B lah ni. Baik, yang banyak ni saya andaikan. Okey, sudah? Sudah? Ni saya sambung atas dia. Okey, saya sambung atas ya. So, kalau katakan saya ambil AB equals to, B tu yang ni lah, equals to 6i. Soalan nak A inverse. Terus 1/6 darab B. Yang B tu yang tadi lah, yang ni. Ini yang banyak ni. So 4 negatif 1 negatif 2 5 negatif 2 negatif 2. So nanti kamu darab lah. Masukkan 1/6 dalam matris. Okey, soalan yang pertama, kita nak find the values of M and N. Ni berapa ni? 1 Ni. Bukan 1 Ni ni. Ini 1 ni tak ada ni. Ni je. Ni tak ada. Ni. Okey, jadi saya guna je yang ni. A kuasa 2. Ni kamu punya soalan macam mana? Bukan ke macam ni, A squared plus MA plus NI equals to 0. Betul tak dalam soalan? Tak ada. Kamu betul kan soalan tu? A squared plus MA plus NI equals to 0. Okay, so daripada situ saya gunalah A squared plus MA plus NI equals to 0. So A squared ni kita kena darab 2 kali lah. 2 kali, banyak sikit dah ni. 131 plus MA. Sabar. Okey, kemudian 131 kemudian N lagi, N I 100010001. Kemudian yang 0 ni, ini dia panggil zero matrix. Maksudnya dia bukan satu nombor 0. 0 0 0 0 0 0. Maksudnya zero matrix. Ni 0 ni maksudnya zero matrix. Bukan dia satu nombor je, zero matrix. Kemudian kalau kita nak mencari, pilihlah mana mudah. Katakan saya ambil yang ni. Saya ambil yang ni satu, yang sama level ni. Yes. Ni tertinggal ni. Ini kamu darab ni, darab. Okay, saya kira dulu yang ni. Sepatutnya kamu akan dapat, ni hasil dari pada darab A square ni. So 11 7 7 7 11 7. Okay, plus M.
100,010,001. Okey, kemudian saya ambil yang ni. Saya compare kan, ni satu tempat yang sama. Jadi kita akan dapat 7 plus n. Yang n ni dah 0, equal to 0. So dapatlah m. Selesai. Okey, kemudian nak cari n. Okey, mana nak cari n? Tak ada yang mudah. Okeylah, kita ambil yang ni. Boleh pilih mana-mana ya. Katakan saya ambil ni 11, 3m, 1n, 0. Boleh tak? So 11, nampak? 11, kemudian plus 3m plus n equals to 0. Kemudian kamu selesaikanlah. Sudah? Dah. Ni soalan yang pertama. Soalan yang kedua, dia sambung kat sini. Ni soalan nombor 2. Kita nak mencari use this relation to obtain A inverse. Maksudnya soalan yang kedua, kita ambil maklumat yang sebelum ni, kita dapatkan A inverse. Bukan kita cari dengan cara yang baru. Gunakan maklumat yang ada. Okey, saya gunakan maklumat ni. So A squared, saya gantikan M tadi. M tadi 97. Kemudian N 10. Okey, saya dapatkan A inverse. Jadi kita darab semua dengan A inverse. Setiap sebutan darab dengan A inverse. Okey, perhatikan cara penulisan saya ni. Kalau A inverse tu saya darab sebelah kanan, daripada awal sampai ke hujung mesti sebelah kanan. Ingat peraturan matrix memang macam tu. Dia tak boleh kejap kiri, kejap kanan. Pastikan dia mesti sebelah kanan. Okey, yang pertama ni kita bayangkan macam indeks lah. Jadi kita dapat apa ni? A squared multiply by inverse dapat apa? A lah kan? Guna cara indeks. Okey, tadi kita dah ada nota. A darab A inverse dapat apa? Dapat? 7. Ya betul. I. Tengok balik nota sebelum ni. Kemudian I darab dengan A inverse dapat apa? A inverse. Yang ni 0 lah ni. Kemudian kita proses, jadikan A inverse sebagai tajuk. Ni, saya jadikan A inverse sebagai tajuk. So yang ini bawa ke sebelah kanan. So dapatlah 7i subtract 2a. Okey tak? Tapi kita ada 1/10. Okey tak? Kita jadikan ni sebagai tajuk. So yang ini bawa ke sebelah kanan lah. Ni bawa kanan, bawa ke kanan. So apa ni? Okey, lepas tu kamu kira lah. Ni 700070007. Subtract to A.
3 1 1 1 3 1 1 1 3. So macam tu lah. Nanti dapatlah jawapan inverse. Okey tak? 7 tolak 3 4. So 2/5. Okey tak? Ini negatif 1/10. Apa tak ni? Yang ni 0, negatif 1/10. Dan seterusnya lah. Ni negatif 3 ke? 7 tolak 3 macam 4. 25 juga. Okey, macam tu lah. Negatif 1/10, 2/5. Selesai. Macam tu lah. Soalan yang terakhir, kita nak show betul tak A kuasa 3 tu sama dengan 39A tolak 70I. Okey, ini sudah. Kalau jumpa soalan yang macam ni, kita jangan pergi kira pula A kuasa 3 tu, maksudnya matriks A darab matriks A darab matriks A. Sebab dia dah soalan yang ketiga. Biasa soalan yang ketiga ni dia ringkas. Kita boleh ubah A kuasa 3 dia sama dengan A kuasa 2 darab A. A kuasa 2 dah ada. A kuasa 2 tadi sama dengan apa tadi? Kamu rujuk balik lah. Betul ke 7A tolak 10I? Betul ke tadi? Ni ambil daripada sini tadi. Jadikan A kuasa 2 sebagai tajuk. So saya akan ambil 7A subtract to 10I multiply by A. Dapatlah 7A kuasa 2 tolak 10A. Okey tak? I darab dengan A, hilang I. Kemudian 7A square, ambil lagi yang ni. Sebab bila kita nak show, kita lihat sebelah kanan ni mana ada A kuasa 2. So tukar lagi 7A tolak 10I. Jadi kita bukan show dengan cara gantikan matriks. Kita permudahkan equation ERO. Ini kaedah yang ketiga. Yang pertama tadi kita guna apa? Adjoint matrix. Yang kedua properties. Yang ketiga adalah ERO. Ini kalau soalan minta lah. Tapi kalau kita lihat soalan individual assignment tu memang ada ni lah. Okey, kita punya step yang pertama, kita kena pastikan soalan matrik kita letak sebelah kiri. Soalan dia, matrik yang kita dapat tu letak sebelah kiri, kemudian sebelah kanan tu letak identity. Itu step yang pertama. Okey, kemudian kita akan proses sehingga sebelah kiri berubah menjadi identity. Ini kita punya target. Maka sebelah kanan tu adalah jawapan inverse. Okay? Betul lah, itu dia punya idea lah. Okey, saya tunjukkan bagaimana cara kita nak buat soalan 27A. Kita nak cari inverse by using elementary row operation. Okey, jadi untuk nak menggunakan ERO ni, step yang pertama kita perlu tulis matrik soalan, iaitu 2 1 1 3 2 1 2 1 2, dan sebelah dia kita tuliskan matrik identity. Okey, matrik identity 0 1 0 0 0 1. Okey, jadi untuk ERO ni step yang pertama, pastikan kita tulis matrik soalan sebelah kiri, dan yang sebelah kanan tu adalah matrik identity. Okey, kemudian kita akan proses. Okey, jadi yang pertama kita nak jadikan first column ni C1 kita nak jadikan supaya dia akan jadi 1 0 0. Maksudnya kita akan ubah 1 0 0. Okey.
Maknanya kalau kita lihat dekat sini, kalau kita jadikan 2 ni kepada nilai 1, maka semua baris tu kita akan bahagikan dengan 2. Kalau kita bahagi dengan 2, maka kita akan dapat 1, 1/2, 1/2, 1/2 sampai habis, 0. Okay? Jadi peringkat awalnya kalau kita bahagi 2, maka nanti pengiraan kita akan melibatkan pecahan. Sebab daripada awal lagi kita dah ada nombor pecahan. Okey, jadi untuk yang lebih mudah, kita biar je 2 ni, kita terus fokuskan kepada second row dengan third row. Terus kita ubah kepada 0, 0. Yang 2 tu kemudian. Sepatutnya 2 tu kita mesti jadikan 1. Okey, jadi sekarang ni kita perlu create formula. Kita perlu ubah R2. Okey, kita perlu ubah R2 dan kita perlu ubah R3. Target kita adalah pada C1 ni, row yang kedua ni, 3 ni kita nak jadikan 0. 2 pun sama. Okey. Jadi formula dia mudah je. Kalau nak jadikan 0, bila kita ubah R2, maka formula kita pun akan jadi R2. Yang sini R3, terus kita ikut je R3. Kemudian row yang satu lagi ni, dia merujuk kepada kita tengah buat C1, maka mesti gunakan R1. Kalau kita berada pada C2, maka gunakan formula R2. Okey. Kemudian untuk kita tentukan formula, berdasarkan pada C1 ni, R2 kita nilai dia adalah 3. R2 kita adalah 3. Kemudian R1 kita adalah 2. R1 kita adalah 2. Okey. Jadi kalau kita nak jadikan 0, maka kita kena ubah. Okey. Kita ubah kepada, so yang ini kita darab dengan 3 dulu supaya kita akan dapat 6. Okey. Darabkan dengan 3. Kemudian yang ini kita akan darabkan dengan 2. Okey, supaya jumlah dia adalah 6. Maka kalau kita nak jadikan 0, so 6 tengah-tengah dia mesti tolak. Okey, tengah-tengah tu mesti tolak. Okey, itu formula yang pertama. Kemudian untuk formula yang kedua pula, R3 ni. R3 ni kalau kita refer pada C1, nilai dia adalah 2. Okey, nilai dia adalah 2. Okey, kemudian R1 kita nilai dia 2 juga. 2. Maka kalau kita nak jadikan 0, okey, kalau kita nak jadikan 0, kita mesti tolak. Sebab 2 tolak 2. Okey. Maka kita akan ubah row 2 ni dengan formula yang baru ni. R3 pun sama. Okey. Kemudian kalau kita ubah dulu untuk R2 ni, okey. Kalau kita peringkat permulaannya kita boleh gunakan table ni lah. Okey. So kita salin je 2R2. Formula kita adalah 2R2 tolak dengan 3R1. Okey. Ya, jadi sekarang ni kita bergerak bermula daripada first column ni. Bermula daripada first column ni. Kalau kita berada pada first column, R2 kita adalah 3. So 3 kali 2, 6. 6. Kemudian R1 kita 2. So nanti 3 darab 2, negatif 6. Okey. Maka kita akan dapat dia punya jumlah dia adalah 0. Okey. Jumlah dia 0. Kemudian seterusnya kita bergerak ke second column. R2 kita yang baru adalah 2. So 2 darab 2, 4. So letak kat sini 4. Kemudian R1 kita 1. Darabkan dengan negatif 3. So dapat negatif 3. Kita teruskan lagi. Kita kalau berada pada C3, R2 kita adalah 1. 1 darab 2, 2. Okey. Kemudian R1 kita adalah 1. So darab dengan negatif 3, kita akan dapat negatif 3. Okey. Kemudian kita teruskan lagi. Kalau kita berada pada C4, R2 kita adalah 0. So 0 multiply by 2, 0. Okey. Kemudian R1 kita adalah 1. Darabkan dengan negatif 3, so kita akan dapat negatif 3. Kita teruskan lagi. Kita berada pada C5, maka R2 kita adalah 1, darabkan dengan 2. So dapat 2. Kemudian R1 kita adalah 0.
Okey, maka darabkan dengan negatif 3, 0. Okey, teruskan ke kolom yang ke-6. R2 kita adalah 0. So terus letak 0. Kemudian R1 kita pun 0 juga. So kita akan dapat 0. Maka nombor yang kita ambil kita jumlahkan. Ni kita jumlahkan, ni kita dapat 1, ni akan dapat negatif 1, yang ni negatif 3, yang ni 2 dan ni 0. So nombor yang ada ni kita masukkan ke dalam kolom row yang kedua. Okey. Jadi kita bila tulis balik kita akan dapat, okey, saya tulis balik. So row yang pertama ni kekal 2 1 1, kemudian 1 0 0, 3 2. Okey, ini yang baru Okey, yang baru tadi kita ambil dia daripada table ni. 0 1 negative 1 negative 3 to 0. Okey, maka row yang kedua dah berubah. Kemudian untuk row yang ketiga, kita boleh gunakan table ni, kita ubah sikit. Okey, so formula kita yang baru adalah R3, kemudian tolak R1. Okey, jadi sama ni yang tadi, kita bermula daripada pergerakan first column ni. Okay, kalau kita bergerak pada first column ni, R3 kita adalah 2. So letak sini 2. Kemudian R1 kita adalah 2. So darab dengan negatif, so negatif 2. Kita teruskan untuk kolom yang kedua. Kalau kita berada pada C2, R3 yang baru adalah 1. So letak sini 1. R1 kita adalah 1. So letak sini negatif 1. Sebab darab dengan negatif 1. Okay, sama juga kalau kita bergerak pada C3, maka R3 kita 2, kemudian R1 kita 1 dan kita darabkan dengan negatif 1. Okey, kemudian kita teruskan dengan C4. C4 kita, R3 kita 0. So letak sini 0. Kemudian R1 kita adalah 1. So kita akan ambil negatif 1. Kita teruskan lagi dengan C5. R3 kita adalah 0. Okey. Kemudian R1 kita pun 0 juga. Okey. Kemudian kita teruskan dengan C6. R3 kita adalah 1. Okey, 1. Kemudian R1 kita adalah 0. Okey. Jadi jawapan yang kita ambil adalah kita jumlahkan je. So ini kita jumlahkan dapat 0. Ini pun 0. Ini akan dapat 1. Negatif 1. 0, 1. Okey. Jadi row yang ketiga ni kita akan ambil bacaan daripada table ni. So 0, 0, 1, negative 1, 0, 1. Okey, selesai untuk C1. Okey, kemudian kita bergerak kepada kolom yang kedua. Kita akan ubah kolom yang kedua. Kita punya target supaya yang ini akan jadi 0, 1, 0. Okay, jadi untuk di sini kita perlu ubah R1 je. Okay, kita perlu ubah R1. Okey, untuk R1 kita create formula. R1 ni berperandukan pada C2. So formula R1 star kita ubah R1. So kita ambil R1 dan sekarang kita berada pada C2, maka formula yang satu lagi mesti guna R2. Dan cara kita nak create formula berdasarkan C2 ni, R1 kita adalah 1. R2 kita pun 1. Maka kalau kita nak dapatkan 0, mesti tolak. Maka kita akan ubah row yang pertama ni dengan menggunakan R1 tolak dengan R2. Okey, jadi kita boleh guna table ni. Okey, so formula kita yang baru R1 tolak dengan R2. Okey. Okey, jadi sama macam tadi, kita akan bergerak bermula daripada C1. Okey, R1 kita adalah 2. So letak sini 2. R2 kita adalah 0. Kita ambil sini 0. Kemudian kita bergerak lagi. Okey, so kita akan bergerak bermula daripada C1. Okey, bermula daripada C1 yang ni. Okey, maka kalau kita refer pada C1, R1 kita 2 dan R2 kita adalah 0. Okey, teruskan lagi.
Kalau kita berada pada C2, R1 kita adalah 1. R2 kita adalah 1. So darab dengan negatif. So dapat negatif 1. Kita bergerak terus C3. R1 kita adalah 1. Kemudian R2 kita adalah negatif 1. Darabkan dengan negatif, so positif. Okey, kemudian kita teruskan lagi dengan C4. R1 kita adalah 1. R2 kita adalah negatif 3. Tapi kita darabkan dengan negatif. So kita ambil positif. Kita teruskan lagi. Kita gantikan R1 kita 0. Ni 0. Dan R2 kita adalah 2. So darabkan negatif. Kita ambil negatif 2. Kemudian kita teruskan lagi. Untuk C6. R1 kita 0. Dan R2 kita adalah 0 juga. Maka kita akan ambil jumlah dia adalah, ni jumlah kan, ni 2, 0. So yang ini kita akan dapat 2, 4, negatif 2, 0. Okay. So kita ambil nombor yang kita dapat tadi, kita letak pada R yang pertama. So kita akan dapat 202. Kemudian kita akan dapat 4, negatif 20. Okey. So yang lain-lain tak berubah. So kita salin. Zero, one. Okey. Okey, kemudian yang berikutnya. Okey, yang berikutnya kita nak ubah pada C3 dengan cara yang ini jadikan 0, yang ini pun 0. Sebab kita nak 0, 0, 1. Okey, 0, 0, 1. Kita nak ubah kepada row yang pertama ni. Kita ubah. Kita jadikan pada C3 ni, kita jadikan yang pertama ni adalah 0, yang kedua pun 0. So kita akan ubah R1 dan R2. Okey. So kalau kita nak create formula, kalau kita bermula dengan R1, maka sini mesti R1. Yang ini pun mesti ikut je R2. Kemudian kita gabungkan dengan, disebabkan kita tengah bincang C3, maka sini mesti R3. R3. Okey. Kemudian kalau kita nak tentukan formula dia, kita lihat C3 ni, R1 kita adalah 2. R1 kita 2. Dan R3 kita adalah 1. Okey. Maka kita mesti darab 2. Okey. Kita mesti darab 2. Mesti darab 2 kemudian tolak. So ni darab 2 kemudian tolak. Sebab 2 tolak 2 dapat 0. Itu formula kita yang pertama. Untuk formula kita yang kedua, okey. Formula kita yang kedua, bila kita rujuk C3, R2 kita adalah negatif 1. Kemudian R3 kita adalah 1. Maka bila dapatkan 0 ni, kita mesti tambah. Okey. So, kita boleh ubah row 1 dan row 2 dengan menggunakan formula yang kita dapat tadi. Okey, katakan kita nak ubah R1, maka saya akan tulis kat sini, ini R1. Yang ni adalah tolak 2R3. Okey. Jadi kalau kita nak kira, kita bergerak daripada first column ni. First column ni R1 kita adalah 2. So letak sini 2. R3 kita 0. Okey, kemudian kita bergerak pada C2. R1 kita adalah 0 dan R3 kita adalah 0. Selesai. Kemudian bergerak pada C3, R1 kita 2. Kemudian R3 kita adalah 1 tapi darabkan dengan negatif 2. So dapat negatif 2. Okey, kemudian kita teruskan lagi. Kita bergerak pada C4. R1 kita 4 dan R3 kita 1. So darab dengan negatif 2, dapatlah negatif 2. Kita teruskan lagi dengan C5. R1 kita negatif 2. Kemudian R3 kita 0. Kita terus kepada C6. R1 kita 0. Kemudian R3 kita adalah 1. Darabkan dengan negatif 2. So dapat negatif 2. Kemudian nombor yang kita ambil. Okay. So kita akan ambil nilai
Okey, so kita jumlahkan. Ni 2, ni 0, ini 0. Ini akan dapat 2, ini akan dapat negatif 2, negatif 2. Okey. Okey, maka kita salin semula. Okey, jadi R1 berubah menjadi 200, kemudian 2 negatif 2, R3 negatif 1, ini positif ya. Okey, seterusnya kita bergerak pada C. Okey, kita bergerak pada C4. Kalau kita refer pada C4, R1 kita 4, R3 kita negatif 1. Tapi darabkan dengan negatif 2 dapat positif 2. Bergerak pada C5, R1 kita negatif 2, R3 kita adalah 0. Kita bergerak pada C6, R1 0, kemudian R3 kita 1, darabkan dengan negatif 2. So, negatif 2. Kemudian kita jumlahkan. So, ini 2, 0, 0, kemudian 6, negatif 2, negatif 2. Okey, maka kita boleh tulis matriks kita yang baru. Row yang pertama kita boleh tulis 2, 0, 0. Kemudian kita ambil 6, negatif 2, negatif 2. Okey. Kemudian kita ubah pula R2. Okey. Kita ubah R2 dengan menggunakan formula R2 tambah dengan R3. So kita bergerak daripada yang pertama. Okey, kita bergerak daripada yang pertama. R2 kita adalah 0. So ini sini 0. R3 pun 0. Bergerak pada C2, R2 kita 1, kemudian R3 kita 0. Kemudian R2 pada C3 adalah negatif 1, kemudian R3 kita adalah 1. Okey, kemudian kita teruskan lagi. Bergerak pada C4, R2 kita negatif 3, kemudian R3 kita negatif 1. Bergerak ke C berapa? C5, maka R2 kita 2 dan R3 kita 0. Teruskan lagi C6, R2 kita 0, R3 kita 1. Okey, kemudian kita jumlahkan. So 0, 1, 0, negatif 4, 2, 1. Okey, maka kita tulis pada R2. R2 yang baru ni adalah 0, 1, 0, kemudian negatif 4, 2, 1. R3 ni kita salin je. Okey. Kita dah hampir kepada jawapan. Cuma kita perlu ubah sikit sebab kita punya target sebenarnya first column tu adalah 1, 0, 0. Jadi yang terakhir baru kita bahagikan dengan 2. So kita ubah R1 dengan cara 1/2 darab R1. Jadi untuk yang di sini kita perlu ubah R1 je. Semua bahagi dengan 2. So kita akan dapat 1, 0, 0. Kemudian kita akan dapat 3, negatif 1, negatif 1. Okey, yang lain ni kekal. 0, 1, 0, negatif 4, 2, 1. 0, 0, 1, negatif 1, 0, 1. Okey, maka jawapan akhir kita adalah, so A inverse equals to matrik yang sebelah kanan ni. So 3, negatif 1, negatif 1, negatif 4, 2, 1, negatif 1, 0, 1.
Okey, inilah kita punya jawapan. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Okey, jadi step yang pertama, kita tulis matriks 1 2 1 0 1 negatif 1 1 2 3. Okey. Jadi sebelah dia adalah identity 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Okey. Jadi step yang pertama, kita akan bermula daripada kolom yang pertama, first column. Jadi kita nak target, kita nak ubah kepada 1 0 0. Jadi untuk yang di sini kita perlu ubah row yang ketiga. Kita nak jadikan daripada 1 kita nak jadikan 0. Okey. Jadi kita akan create formula. Kita akan ubah kepada row 3 yang baru dengan cara, kalau sini R3, maka yang di sini kita akan tulis R3, dan yang satu lagi ni rujuk kepada kita tengah berada di mana. Kalau kita berada pada C1, maka sini mesti R1. Okey, kemudian penentuan nilai formula kita lihat pada C1 ni R3 kita adalah 1. So kita ambil nombor dia 1 dan R1 dia adalah 1. Jadi kalau daripada sini kita nak dapatkan 0, kita mesti tolak. Okey. Jadi berdasarkan formula ni kita akan ubah R3 dengan menggunakan R3 tolak R1. Jadi kalau kita nak mudah, kita boleh rujuk kepada table. Kita tulis je kat sini R3 kita adalah, sini formula kita R3 dan tolak dengan R1. Okey. Jadi kalau kita nak mudah, kita refer pada R3, kita salin je R3 ni. Kita salin je R3 ni. So kita letak 1 2 3 kemudian 0 0 1. Kemudian kita refer pula kepada R yang pertama, tetapi pastikan kita mesti darabkan dengan negatif. Maka kita akan dapat negatif 1, kemudian kita ambil negatif 2, negatif 1, kemudian kita ambil negatif 1, kemudian 0 0. Okey. Kemudian kita akan jumlahkan. Okey. Jadi kalau kita jumlahkan, kita akan dapat matriks yang baru, iaitu R3 akan berubah menjadi, ni kalau kita jumlahkan ni 0, yang ini pun 0, yang ini akan jadi 2, ini akan jadi negatif 1, 0, kemudian 1. So kita ambil nilai yang ni, kita letak dalam row yang ketiga. So 0 0 2, kemudian kita ada nilai negatif 1, 0 1. Okey. Jadi yang lain tak berubah. Kita salin balik 1 2 1 1 0 0, kemudian 0 1 negatif 1 0 1 0. Okey, maka C1 kita dah settle. Jadi kita bergerak pula kepada C2. C2 kita punya target kita supaya akan jadi 0 1 0. Jadi untuk kat sini kita perlu ubah R1. Kita ubah R1. Formula kita adalah R1. Ikut ya. Kalau R1, R1. Dan kita sekarang berada pada C2. Maka row yang satu lagi mesti ambil R2. Dan kalau kita nak tentukan formula, refer pada C2. R1 kita nilai dia 2. R2 kita nilai dia 1. Maka kita perlu darab 2 dulu. Kemudian kita akan tolak. Baru kita akan dapat 0. Okay. So kalau kita nak mudah, kita boleh gunakan table ni lagi. Okay. Untuk kita nak guna table ni, kita ambil je formula kita R1, kemudian tolak 2 R2. Okay. Tolak 2 R2. Jadi untuk yang pertama ni, R1 ni kita salin semua. Salin je. So 1 2 1, kemudian kita ada 1 0 0. Kita ada 1 0 0. Okey, kemudian kita teruskan dengan R2. Untuk R2, okey, untuk R2 kita ambil row yang kedua ni, tapi kita mesti darabkan dengan negatif 2. So yang pertama kita akan dapat 0, kemudian negatif 2, kemudian kita akan dapat positif 2. Semua darabkan dengan negatif 2. So ini 0, kemudian negatif 2, kemudian 0. Okey. Kemudian kita akan jumlahkan. Kita akan jumlahkan
Ni kalau saya jumlahkan dapat 1, 0, 3, kemudian 1, negative 2, 0. So kita ambil semua nombor ni, kita akan susun semula dan kita akan letak di sini. Okey. So kita akan letak pada row yang pertama. So row yang pertama kita akan dapat 1, 0, 3, kemudian kita ambil 1, negative 2, 0. Okey, yang lain-lain tak berubah. Yang lain-lain ni tak berubah, so kita salin je. Okey, 0, 0, 2, negative 1, 0, 1. Okey, kemudian kita teruskan C3 pula. Untuk C3 ni, kita perlu ubah 0, 0, 1. Okay? Jadi kita ubah dulu kepada 0 dulu. Jadi dengan cara kita create formula, ubah R1 dan R yang kedua. Okay, cara kita ubah, kalau kita ada R1, sini mesti R1. Yang ini mesti R2. Sekarang kita nak ubah untuk C3. Maka sini mesti R3. Maknanya yang second row ni, kita refer kepada kita berada di mana. Kalau berada pada C3, gunakan R3. Kemudian untuk create formula, berdasarkan C3 ni, nilai R1 kita adalah 3. Dan R3 kita nilai dia 2. Maka kita akan samakan nombor dia. Okay. Kita jadikan dia 6. So yang ini kita akan dapat darab 3 supaya jadi 6. Yang ini kita akan ambil 2 supaya jadi 6. Dan untuk jadi 0, kita mesti letak kat sini tolak. So 6 tolak 6, 0. So kita punya formula kita adalah 2R1 tolak 3R3. Kemudian untuk formula R2 pula, kalau kita refer pada C3, R2 kita adalah negatif 1 dan R3 kita 2. Sama juga, nombor dia berbeza, maka kita perlu darab 2 dulu, dapat negatif 2, dan kita tambah supaya dapat 0. Okey, kemudian kita boleh gunakan table. Table ni bukannya wajib untuk membantu kita je. Kalau dah mahir tak perlu buat table. Okey, jadi yang pertama, formula yang pertama, kita ada 2R1, kemudian kita ada negatif 3R3. Okay? Jadi kalau kita nak isi dalam table ni, kita ambil R1 tetapi mesti darabkan dengan 2. So ambil R1 semua ni, darabkan dengan 2. So kita akan dapat 2, 0, kemudian 6, kemudian kita akan dapat 2, negative 4, 0. Okay? Kemudian untuk R3 kita akan ambil tetapi mesti darabkan dengan negatif 3. So kita akan dapat 0, 0, negatif 6. Okay? Kemudian kita akan dapat positif 3. Kemudian 0. Kemudian seterusnya negatif 3. Kemudian kita jumlahkan. Kita jumlahkan, kita akan letak pada row yang pertama. So kalau kita jumlahkan, kita akan dapat 2. Kemudian yang kedua 0. Yang seterusnya 0 juga. Okay, kemudian kita jumlahkan, ini kita akan dapat 5. Kemudian seterusnya negatif 4 dan negatif 3. Ini semua nombor ni kita ambil daripada table yang kita jumlahkan. Okay. Kemudian kita gunakan table seterusnya, kita ubah untuk R2. Okay, R2 formula dia adalah 2R2 tambah dengan R3. Jadi untuk kita nak isi table ni, R2 tu kita kena ambil tapi mesti darab 2. So kita akan ambil darab 2. So kita akan dapat 0 to negative 2. Kemudian kita akan ambil 0 to 0. Kemudian kita akan ambil R3. Kita tak perlu ubah apa-apa, kita salin je. So 0, 0, 2. Kemudian kita akan ambil negative 1, 0, 1. Okay, negatif 1, 0, 1. Kita ambil je. Kemudian kita jumlahkan dan kita akan dapat row yang kedua. Dia dah jadi 0, 0, 2. Bukan 0, 0, 2. 0 to 0. So kita akan dapat 0 to 0. Ini datang daripada kita jumlahkan table ni. Kemudian negatif 1. Kemudian to 1. Okay, negatif 1 to 1.
Row yang ketiga tak berubah. Okey, so kita akan dapat seperti yang ni lah. Okey, so kita dah lihat sebelah kiri tu hampir kepada identity. Maka untuk jawapan akhir pastikan kita tambah lagi satu step. Row yang pertama ni kita mesti ubah dengan cara darab dengan 1/2. Sama juga untuk row yang kedua, darab dengan 1/2. Row yang ketiga pun sama. Okey, row yang ketiga 1/2 R3. Maka daripada sini kita akan dapat 1 0 0. Kemudian sebelah kanan 5/2, -2, -3/2. Okey, kemudian kita teruskan lagi -1/2, yang ini 1, 1/2. Kemudian -1/2, 0, 1/2. Okey, dan yang ini 1 0 1, 0 0 1. Maka untuk soalan ni B inverse kita adalah semua yang sebelah kanan tu. So 5/2, -2, -3/2, -1/2, 1, 1/2, -1/2, 0 dan 1/2. Okey, maka kita akan dapat jawapan ni.